Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Perang Saudara Jementah atau lebih dikenali sebagai Perang Jementah ialah perang saudara yang pertama di negeri Johor. Perang ini tercetus pada tahun 1879 di Jementah, Johor akibat rasa tidak puas hati Tengku Alam, putera kepada Sultan Ali atas penyerahan daerah Muar ke bawah pemerintahan Sultan Abu Bakar. Tindakan awal yang dilakukan oleh Tengku Alam ialah menyuruh dua orang saudara sepupunya, iaitu Tengku Long dan Tengku Mat, bagi mendapatkan sokongan dari penduduk-penduduk sekitar kawasan Kesang supaya menyeluahi pihaknya. Itulah serba sedikit ringkasan berkenaan sejarah Perang Jementah yang pernah berlaku di sini pada tahun 1879. Pertama kali saya ke Pekan Jementah ini, saya dan Puan Ita merasai dada dan nafas terasa agak sempit. Bila dilihat secara batin, rupa-rupanya banyak roh-roh pejuang Melayu yang terkorban sambut kami dan mengerumuni kami. Salah seorang roh tersebut adalah Panglima Rambut Panjang. Kehadiran roh-roh tersebut mengizinkan kami untuk menziarah apa saja, sama ada makam, galeri atau lokasi kubur. Mereka seolah-olah tidak sabar untuk kami ceritakan kisah mereka pada generasi kini dan akan datang, kerana mereka tahu kami jujur menyampaikan maklumat secara batin yang diperolehi. Saya dapat rasakan ada penerangan berkenaan Perang Jementah melalui penulisan sejak dari dulu lagi. Ada sedikit sebanyak yang tidak disampaikan, dipesongkan, ditokok tambah, dan ada setengah tokoh tertentu yang disembunyikan dari pengetahuan generasi kini, sama ada disengajakan atau tidak. Apa yang dapat saya sampaikan adalah melalui hati dan rasa saja. Apabila saya memohon petunjuk dari Allah, itulah yang dapat saya rasakan. Apakah sebenarnya berlaku? Wallahu a'lam. Untuk video eksplorasi ini, saya dibawakan ke beberapa lokasi kubur yang pernah dibina ketika Perang Jementah pada tahun 1879. Lokasi pertama saya dibawa ke lokasi kubur di sebuah kebun getah dalam kawasan kampung. Kalau dilihat secara mata kasar, memang kita tidak sangka bahawa kawasan ini pernah menjadi kubur perang. Kawasan ini dulunya dijadikan kubur tanah bagi mempertahankan kawasan Tengkunong. Kawasan ini telah menjadi kebun getah penduduk kampung. Walaupun telah menjadi kebun, kawasan ini nampak terjaga dan terpelihara dari semak samun yang meninggi. dia buat kubur tanah. Jadi belakang tu tanah. Belakangnya sungai. Oh, jadi dia buat kubur, jadi laluannya dari sungai. Alur je lah.
Kawasan ini juga berdekatan dengan Sungai Jementah. Sungai ini yang digunakan sebagai laluan pengangkutan melalui jalan air. Sungai ini juga dikatakan menjadi sempadan dalam ketika perang. Pihak Sultan Abu Bakar di seberang sana dan pihak Tengku Nong di sebelah sini. Dikatakan setiap kubu ada rumah sebagai pelindung bagi anak isteri pejuang yang sudah berkeluarga. Semuanya dikumpulkan dalam sebuah rumah bagi menjamin keselamatan anak isteri mereka selain sebagai tempat simpanan bekalan makanan. Dikatakan angkatan perang Sultan Abu Bakar yang diketuai oleh Datuk Bentara Luar iaitu Datuk Saleh Perang melalui dua laluan iaitu kawasan Sungai Muar dan Sungai Kesang. Jadi bermaksud Perang Jementah berlaku di dua penjuru yang berlaku berdekatan dengan sungai-sungai kawasan Jementah ini. Pada lokasi kedua pula, saya dibawa ke kawasan yang dinamakan Kubu Dedap yang terletak dalam sebuah kampung yang kini berhampiran dengan rumah penduduk kampung. Saya rasa tidak semua penduduk berdekatan mengetahui bahawa kawasan rumah mereka adalah kawasan sejarah yang pernah menjadi kubu ketika Perang Jementah. Kubu ini diberi nama Kubu Dedap bersempena nama pokok dedap yang batang pokoknya digunakan sebagai kubu pertahanan. Kubu di sini banyak menggunakan kubu batang pokok dedap dan ada juga menggunakan kubu tanah. Masih boleh dilihat rupa bentuk bumi di sini yang tanahnya dibongkah menjadi bukit kecil. Dipercayai inilah kesan peninggalan kubu yang pernah dibina oleh Tengku Nong. Batang kayu yang dijadikan kubu sudah tidak kelihatan lagi dan pokok dedap pun sudah tiada di sini lagi. Di depan sana juga dikatakan ada lagi kesan peninggalan kubu tanah yang dibina oleh Tengku Nong. Ketika di sini, dapat saya rasai pengorbanan pejuang-pejuang Melayu mempertahankan kubu mereka dari serangan pihak Datuk Bentara Luar dari seberang sana. Ia berada dalam kawasan tanah kebun yang mungkin belum mengusahakan apa-apa lagi tetapi kelihatan dijaga dengan baik dan rumput pendek tidak berlalang. Ada beberapa pokok buah di sini. Kubu tanah tersebut berada pada bahagian belakang tanah ini yang mungkin dah dijadikan tanah sempadan. Namun, inilah kesan kubu tanah ketika Perang Jementah. Masih ada kesan seperti kubu batu-batu yang tertanam dalam kubu ini. Kawasan tanah ini tidak rata kerana ada lekuk-lekuk pada beberapa bahagian tanah ini. Tidak dipastikan sama ada dikorek ketika itu sebagai kubu kecil atau terkena letupan bom ketika perang tersebut. Namun, saya dapat rasakan situasi kemarahan pejuang Melayu berhadapan dengan angkatan perang Datuk Bentara Luar. Batu kan. Sana belakang dia. Di belakang dia ni. Ni batu juga. Batu-batu batu. Semua batu. Ada tak? Batu baru. Baru. Ada batu.
Dikatakan ada sebuah makam di kawasan ini, tetapi kami tidak dapat jumpa makam tersebut. Sama ada lokasi tersebut dalam kawasan tanah ini atau kawasan tanah sebelah. Kami cuba mencari makam tersebut tetapi gagal menemui makam tersebut. Saya berharap lokasi ini menjadi lokasi sejarah yang perlu diingati, dijaga, dipelihara dan generasi kini perlu ambil tahu supaya semangat perjuangan nenek moyang kita tidak dilupakan. Sentiasalah kenal jati diri kita supaya tanah air ini kekal sebagai tanah untuk bangsa yang berdaulat, bangsa Melayu. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan anggap maklumat sejarah dari sumber batin sebagai mengelirukan, tetapi anggaplah sebagai sumber maklumat yang perlu dipertimbangkan kerana semua maklumat datang dari Allah apabila hamba-Nya memohon pertolongan dan petunjuk. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian komen di ruangan video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini, dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke channel eksplorasi Misteri Mistik dan School di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.